Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari tajuk yang keempat, kepentingan pengucapan awam. Nama pembentang Muhammad Aiman bin Rosli di 183-11088, Muhammad Farid Akmal bin Aziz di 183-11083, Muhammad Haikal Hakimi bin Abdul Wahab di 183-11062, Muhammad Nur Ashraf Wajdi bin Nur Zaki di 183-11102, Haziq Hafizullah bin Rozian di 183-11218, Muhammad Amirul Akmal bin Syarifuddin di 183-11185. Saya pembentang utama Muhammad Nur Ashraf Wajdi bin Nur Zaki, nombor metrik di 183-11102. Pengaplikasian pengucapan awam dalam pelbagai bentuk. Dakwah di era baru perlu digerak melalui pelbagai bentuk program media massa seperti radio, televisyen, media cetak, media baru seperti Facebook, aplikasi WhatsApp, Instagram, YouTube dan lain-lain. Penyediaan kandungan dan bahan dakwah untuk tujuan hibahan seperti tazkirah pendek, kapsul dakwah, kisah dan drama pendek, poster digital serta status Facebook dan WhatsApp mengandungi mesej dakwah yang ringkas, padat dan menarik minat pembaca amat wajar dipergiatkan. Kita faham pengucapan awam tu adalah satu proses perpindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain. Berdasarkan dari surah Ali Imran ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yang berjaya. Jadi pendekatan dakwah pengucapan awam harus kita pelbagaikan agar ia kekal relevan masa sekarang. Bukan kita mengharapkan pengucapan awam tu face to face pengucapan awam. Dalam konteks ni kita kena kreatif. Pelbagai aspek kita perlu pertimbangkan, antaranya kita kena memanfaatkan media massa sebagai platform penyebaran dakwah. Tambah-tambah lagi, generasi sekarang ni, budak-budak zaman sekarang ni lebih kerap menghadap phone 24 jam daripada duduk kat masjid dengan ceramah. Jadi kita gunakanlah manfaat tu. Kita gunakan media sebagai platform dakwah masa kini. Contoh macam kat YouTube kita boleh share video pendek yang berkonsepkan dakwah atau ceramah-ceramah ustaz. Macam kat WhatsApp pun kita boleh share video-video dakwah. Kat status kita boleh share kata-kata yang baik. IG story, Instagram pun boleh share kat story. Jadi kita gunakan manfaat tu. Itu adalah antara platform yang terbaik lah untuk kita berdakwah pada zaman sekarang ni. Wallahualam. Seterusnya saya pas kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Akmal bin Syarifuddin, nombor kad metrik D183-11185. Hari ini kami daripada Kepulauan 4 akan membentangkan tajuk tentang kepentingan pengucapan awam, subjek dakwah dan pengucapan awam grup 3. Okey. Bahagian saya pada pendedahan dan cara yang dapat dipraktikkan dalam medium dakwah. Poin yang pertama, kita perlu tetapkan contoh yang baik. Seperti salah satu perkara yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana seorang pendakwah yang dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Ini kerana ia dapat menasihati seseorang ketika kita tidak dapat menjadi teladan yang baik kepada orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melalui kisah teladan baginda. Beliau selalu memberikan contoh yang baik untuk berdakwah. Bukan hanya contoh bagaimana dia bekerja dalam beribadah, malah dia menunjukkan teladan yang baik seperti dia menghormati tetamu yang hadir ke rumahnya, dia berbuat baik kepada sesama Muslim, dan ia merupakan anak yang baik
suami yang baik dan saudara yang baik dan pemimpin yang baik juga. Okey, maksudnya setiap pendakwah yang di Malaysia seperti yang kita boleh lihat lah, contoh seperti Abid Liu. Dia merupakan seorang, dulu dia Cina tapi sekarang dia masuk Islam. Jadinya dia mu'alaf. Daripada situlah kita dapat lihat dia tonjolkan teladan yang baik, seperti dia bantu orang-orang yang susah, orang yang memerlukan. Betul. Walaupun dia sering memfokuskan dalam berdakwah, tapi ia juga merupakan seorang ayah yang baik kepada anak-anak dan isteri-isterinya. Okey, poin yang kedua, ia menggunakan perumpamaan dalam berdakwah. Perumpamaan berdakwah dapat digunakan sehingga pesanan dan nasihat dapat diterima dengan mudah oleh pendengar khutbah. Allah SWT telah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 27 yang bermaksud, sebenarnya dia telah diceritakan dalam Al-Quran, iaitu sebuah perumpamaan sehingga manusia dapat belajar pelajarannya. Dalam bab yang lain, Allah SWT telah memberikan contoh perumpamaan dalam berdakwah iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud, perumpamaan orang yang akan melaburkan harta di jalan Allah adalah seperti biji yang tumbuh 7 tangkai, di mana satu tangkai berisi 100 biji. Allah akan melipat gandakan bagi mereka yang dia kehendaki. Allah Maha Besar dan Maha Mengetahui. Poin yang kedua ni, dia menerangkan dan memfokuskan melalui daripada khutbah Jumaat. Daripada situlah para khatib dapat memberi pesanan ataupun nasihat yang baik, seperti berdasarkan tajuk-tajuk yang hendak disampaikan. Dan apabila kita berdakwah dan kita memberi nasihat ataupun pesanan kepada orang lain, di akhirat kelak nanti, ia perumpamaan orang yang melaburkan harta, dan Allah akan menubuhkan sebuah pokok di syurga nanti dengan 7 tangkai, sebagaimana dalam setiap isi tangkai itu dia berisi 100 biji. Maksudnya segala pesanan dan nasihat yang kita beri kepada orang lain, kalau orang tu dia mengamalkan, maka secara amnya kita dapat pahala daripada apa yang kita pesan dan nasihat kepada masyarakat yang lain. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Aiman bin Rosli. Nombor metrik D183111048. Okey, saya akan sambung pembentangan bagi rekan yang bertajuk iaitu meningkatkan keyakinan dan keterampilan seseorang. Yang mana ini adalah salah satu kepentingan pengucapan awam yang amat penting. Okay. So yang pertama, pengucapan yang berkesan juga datang dari personaliti yang berketerampilan. Okey, yang mana seorang pengucap mestilah mempunyai personaliti orang kata yang smart, yang berketerampilan. Kata yang pakaian yang kemas, rambut yang disikat rapi,
yang mana bila pengucap itu berketerampilan, ia memberi kesan kepada audiens, mana audiens ini boleh tertarik dengan beliau ataupun minat untuk mendengar beliau berucap. Okay. Yang kedua, pendengar secara lumrahnya lebih tertarik dengan pengucap yang berwibawa. Yang mana pengucap yang berwibawa ini seperti orang kata yang time dia berucap itu dia on time, tidak terlambat. Lepas tu salah satunya berpakaian kemas, tidak orang kata berpakaian yang lekeh. Lagi seperti orang kata dia tidaklah sembang kosong dalam semasa dia semasa ia berucap. Dia tidaklah orang kata buat lawak semata-mata. Dia buat lawak tetapi dia selitkan sikit ilmu manfaat kepada audiens. Dia tidak sembang kosong, dia tidak sembang orang kata sembang yang sia-sia, tetapi dia selitkan juga ilmu ataupun manfaat kepada audiens. Itu yang penting, biar apa yang dia hendak sampaikan itu sampai kepada audiens. Yang ketiga, mahir dalam pengolahan bahasa serta penyampaian yang baik. Yang mana sebagai seorang pengucap ni, dia mestilah orang kata mahir ataupun dia mempunyai skill olahan bahasa ini dengan penyampaian yang baik. Kerana bila seorang pengucap itu mempunyai skill ini, dia lebih orang kata audiens lebih seronok untuk mendengar dia berucap. Itulah orang kata dengan pengolahan bahasa dia yang baik, penyampaian dia pun, skill dia pun yang baik. Dia tidaklah membuatkan audiens ini bosan ataupun lesu, kadang sampai boleh audiens tertidur lah kan. Sebab tu pentingnya orang kata mahir dalam pengolahan bahasa ini, supaya orang akan lebih akan audiens akan lebih tertarik dengan segi penyampaian beliau. Okay, yang seterusnya, seseorang itu lebih berkeyakinan dan bersemangat. Okey, bila pengucap itu bersemangat, maka audiens itu pun akan lebih bersemangat. Dan bila audiens itu lebih bersemangat, maka pengucap ini pun keyakinannya lebih tinggi untuk menyampaikan ataupun untuk berkongsi bersama audiens. Okey, yang terakhir sekali, mempunyai personaliti dan perwatakan yang menarik. Okey, poin yang terakhir ini kurang sama dengan poin yang pertama. Sebagai seorang pengucap ni, dia mestilah orang kata mempunyai personaliti dan perwatakan yang menarik. Kerana dari segi perwatakannya sudah dapat menarik audiens untuk mendengar ataupun untuk memberikan dia semangat untuk menyampaikan. Dalam macam saya cakap tadi, mesti dah berpakaian kemas, mengikut etika pemakaian kan. Janganlah selekeh. Bila selekeh, orang kata audiens tidak best, kurang best lah dengan penyampaian beliau, dengan perwatakan beliau. Mestilah buat lawak jenaka, janganlah terlampau serius dalam penyampaian, dan selitkan ilmu ataupun manfaat yang dapat memberi kepada audiens. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haziq Hafizullah bin Rozian. Nombor metrik D183111218. Tajuk saya adalah keberkesanan dalam pengucapan awam. Keberkesanan dalam pengucapan awam terletak kepada 3 perkara asas, iaitu dari pengucap, bahan yang ingin diucapkan dan teknik pengucapan.
Idea atau buah fikiran yang paling hebat sekalipun tidak mungkin akan diterima dan berkesan kepada para pendengar sekiranya idea dan buah fikiran itu tidak disampaikan dengan berkesan. Sebelum kita bercakap, contohnya kita susun ayat dulu, kaji dulu macam mana nak tarik perhatian orang untuk mendapatkan apa yang kita sampaikan, bagi memastikan para pendengar tertarik untuk mengikuti sesebuah pengucapan, memahami seterusnya, mampu mengamalkan perkara-perkara yang disampaikan. Amat penting seseorang pengucap mempelajari teknik pengucapan awam yang berkesan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Hakimi bin Abdul Wahab, nombor matrik D183-11062. InsyaAllah saya akan teruskan dengan bahagian mengumpul idea dan maklumat dengan mudah dan cepat. Seseorang itu perlulah mengumpul idea dan maklumat bagi memastikan ucapannya lebih sistematik dan teratur. Persediaan awal dengan mencari maklumat tambahan mengenai suatu perkara yang akan disampaikan dapat membantu berucap untuk memperuntukkan masa yang diberikan dengan lebih bermanfaat dan tidak termangu-mangu kehabisan idea sekiranya masa yang diperuntukkan adalah lebih lama dari jangkaan berucap. Seterusnya, ini juga memberi persediaan yang cukup kepada perucap untuk menghadiri sebarang kemungkinan yang timbul secara tiba-tiba dan memerlukan penjelasan atau idea dari berucap. Yang ketiga, ini amat penting untuk elak berucap dari menjadi lebih gugup serta kebingungan untuk menyuarakan idea. Maklumat yang tidak begitu diketahui oleh pendengar akan meningkatkan kredibiliti berucap dan mendengar akan berasa kagum dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh perucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Faris Akmal bin Aziz, nombor matrik D183-11083. Pada hari ini saya akan membentangkan meningkatkan keupayaan daya ingatan. Yang pertama ialah membaca Al-Quran Al-Karim. Sekiranya anda seorang Muslim, amalkan membaca Al-Quran. Walau sehelai muka surat setiap hari. Membaca Al-Quran dapat menerangkan jiwa, menenangkan perasaan dan menajamkan daya ingatan dengan lebih baik. Selain menajamkan daya ingatan, Al-Quran ni ialah penawar bagi segala penyakit. Seterusnya, tip untuk meningkatkan keupayaan daya ingatan ialah amalkan tidur yang cukup. 1/3 hidup kita diperuntukkan untuk tidur. Namun, ada orang yang suka tidur lewat atau mengabaikan tidur yang cukup. Badan memerlukan rehat. Keletihan hanya akan mengganggu memori yang telah disimpan oleh otak dan juga menjejaskan kemampuan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Oleh itu, amalkan tidur yang cukup di malam hari kerana ia dapat membantu daya ingatan kita berfungsi. Selain membaca Quran, kita perlulah amalkan tidur yang cukup. Maksud saya ni macam tidur awal pukul 10 tidur. Lepas tu bangun dalam pukul 3, 4 atau 5. Sambil-sambil tu kita boleh buat pahala lebih sikit, yakni solat tahajud. Lepas solat tahajud tu kita boleh baca Quran, solat hajat, solat taubat. Banyaklah kita boleh buat pada pagi tu. Study. Bila study waktu pagi ni, waktu sebelum subuh ni, otak masih fresh, tak fikir apa-apa lagi. So kalau kita study, ilmu senang masuk.
insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.